dalam masa yang sama, kita boleh bagi kepada Kelantan, Terengganu duit berjuta-juta. Dan kita boleh bagi royalti kepada Kelantan dan Terengganu. Betul, memberikan royalti kepada Kelantan dan Terengganu itu ada dalam manifesto kita. Tetapi kita jangan lupa bahawa manifesto kita untuk menghapuskan hutang-hutang FEDA dan hutang PTPN ini adalah juga dalam manifesto Pakatan Harapan. Takkan Mahathir tidak boleh memberi keutamaan mana satu yang patut diberi. Ya? Sepatutnya isu royalti boleh dikemudiankan sehingga ekonomi negara bagus dengan baik. Kita ada keuangan, kita boleh bagi royalti. Sepatutnya kita lebih dahulu utamakan nasib warga FEDA dan juga anak-anak muda, pelajar-pelajar dalam hutang-hutang mereka dalam PTPN. Tapi kita berikan kepada Kelantan dan juga Terengganu. Sebab apa? Sebab kita ada perancangan yang sebenarnya untuk mendapatkan sokongan daripada kerajaan negeri Kelantan, Terengganu, iaitu daripada PAS. Dan tak pelik selepas itu Presiden PAS secara terbuka, ya, dan juga UMNO secara terbuka dalam parlimen menyatakan sokongan mereka kepada Tun Dr. Mahathir sehingga PRU yang ke-15. Sampai PAS sanggup menyatakan akan mengemukakan usul undi percaya kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sampai PRU ke-15. Inilah yang menjadikan Mahathir rasa amat selesa, ya, terbuai dengan puji-pujian daripada pemimpin PAS. Ya, begitu juga dengan Azmin, Zuredah membuat kenyataan bahawa Tun Dr. Mahathir harus diberikan peluang untuk menjadi Perdana Menteri sehingga PRU15. Sebab apa kenyataan-kenyataan ini dikeluarkan oleh Azmin, oleh Zuredah, oleh pemimpin PAS dan pemimpin UMNO? Sebab apa kenyataan ini dikeluarkan? Kerana mereka nak menghalang kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir selepas 2 tahun. Tun tahu dan sebab itulah Tun membiarkan Azmin bermerajalela, melupakan nasib warga FEDA, melupakan anak-anak muda yang menghadapi hutang PTPN dan memberi royalti kepada Kelantan, Terengganu, memberi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang ketika itu, ya, yang tidak pernah pun mereka perolehi sebagai pembangkang. Kita jadi pembangkang pun tidak dapat peruntukan, tapi kita beri. Waktu itu kita sanggup menghabiskan duit untuk ini, tetapi kita tidak sanggup menghabiskan duit untuk warga FEDA. Sebab itulah sekarang ini bila kita jatuh sebagai kerajaan dan kita jadi pembangkang, satu masalah besar untuk kita menceritakan kepada warga FEDA bagaimana kita nak meyakinkan mereka bahawa Pakatan Harapan akan membuat perubahan dan juga reformasi kepada negara. Sebab 22 tahun yang lalu reformasi ini tidak berjalan. 22 tahun yang 22 bulan kita memerintah. 20 bulan kita memerintah, Tun Dr. Mahathir gagal melaksanakan reformasi yang nampak memberi kesan kepada rakyat. Sikit-sikit adalah, termasuk juga kadang-kadang ada yang benda yang baik, ya, benda yang baik tetapi dilaksanakan dalam keadaan suasana yang tidak begitu tepat, ya, ataupun timing lah. Memang niat tu baik tetapi timing tak kena, tapi kita buat walaupun tidak ada dalam perjanjian dan juga manifesto, tapi kita lakukan ini. Dan yang kita lakukan ini mendatangkan kesan yang tidak baik. Contohnya melarang menghisap rokok di kedai-kedai. Okey, itu satu niat yang baik oleh Menteri Kesihatan Datuk Zulkifli, yang saya tahu memang dia seorang yang tokoh politik yang begitu kurang berpolitik. Beliau bekerja dengan betul jujur dan sebagainya. Tetapi beliau lupa bahawa beliau ahli politik, ya. Niat beliau untuk melaksanakan arahan itu ataupun dasar ini, ya, tidak membenarkan anak muda merokok jalan. Satu niat yang baik tetapi timing, ya, dalam keadaan kerajaan kita belum begitu bagus, baru kata orang tu ibarat bayi yang baru bertatih-tatih nak bangun, ya. Sepatutnya benda ini tidak jadi pengutamaan ketika itu. Dalam keadaan anak muda waktu itu BSS mereka dirampas RM300 dikurangkan, dalam PTPN mereka tidak dapat ditunaikan, kita letak satu undang-undang bagi mereka. Bukan kita nak galakkan mereka merokok, bukan mereka. Bahkan saya ramai teman-teman, ya, teman-teman saya yang bukan orang yang merokok pun, tapi mereka tak bersetuju apabila undang-undang drastik seperti ini dilakukan dan menjauhkan lagi sokongan anak muda kepada kita. Apalah salahnya kita buat peraturan, contohnya merokok ini, peraturan yang secara bahasa ansur
Contohnya kalau di kedai-kedai makan di dalam kawasan-kawasan yang tertutup, kita tak benarkan. Tapi kalau berada di kawasan luar kedai macam di meja-meja di luar dan sebagainya, kita benarkan dulu. Buat secara beransur-ansur. Tapi kita buat secara drastik. Seperti juga kita keluarkan arahan meletakkan kerusi baby, kerusi dalam kereta sebagainya. Ini arahan, memang niat itu baik, tujuan itu baik, tetapi timing pelaksanaannya dan keadaan negara kita, dan keadaan kita baru lagi menjadi kerajaan, dan banyak lagi perkara yang besar-besar yang masih belum kita dapat laksanakan. Kita ambil benda-benda begini yang rakyat yang mungkin sentiasa rakyat yang mungkin di atas pagar akan merasakan satu sukar untuk menerima dasar-dasar yang begini yang diadakan secara drastik. Sebab itu saya katakan, apabila kemusnahan ini dalam 22 bulan kita menjadi kerajaan, kemusnahan ini berpunca dari Tun Dr. Mahathir. Mungkin ramai yang katakan ini adalah keputusan kabinet dan sebagainya. Betul, itu keputusan kabinet. Tetapi kekuatan politik pada Tun Dr. Mahathir itu pun sudah tak ada. Bagaimana dia nak bina kekuatan politik di kalangan ahli kabinet. Ya. Ahli kabinet pun dia nanti orang-orang yang dirasa dia boleh makan. Ya. Orang yang masa yang akan takkan melawan beliau dan sebagainya. Ya. Dan yang paling yang kita tak boleh maafkan apabila Tun Dr. Mahathir ini tidak langsung memberi ruang kepada bakal pengantinnya Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk menggantikan beliau, walaupun sepatutnya dalam 22 bulan itu beliau sepatutnya sudah menunjukkan kesungguhannya untuk menyerahkan jawatan kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Tetapi beliau bukan saja nak tunjukkan kesungguhan, bahkan beliau menunjukkan sikap yang seolah-olah memang takkan serah Dato' Seri Anwar Ibrahim. Bahkan beliau menunjukkan sikap egonya dan tidak berterima kasih kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kalau tuan-tuan tengok suatu mesyuarat terakhir, mesyuarat terakhir Majlis Presiden Pertahanan Harapan, apabila Anwar mencadangkan agar Tun Dr. Mahathir terus menjadi Perdana Menteri selepas APEC, dan tarikhnya terpulang pada Tun, suatu sidang media diadakan. Kalau tuan-tuan lihat balik suatu sidang media itu, apabila wartawan tanya bila Tun akan letakkan tarikh selepas APEC untuk memberikan jawatan kepada Anwar, Tun jawab, saya dapat mandat daripada Pertahanan Harapan, terpulang pada saya lah bila saya nak letak, 1 hari sebelum PRU pun saya boleh letak. Cara dia menjawab dalam keadaan Anwar berada di sebelahnya ketika itu. Ya. Keadaan cakapnya masih ego, sombong, seolah-olah beliau rasa puas hati, mesyuarat malam itu terpaksa tunduk kepada beliau. Ya, terpaksa tunduk kepada beliau kerana meletakkan beliau menjadi Perdana Menteri. Dan Anwar terpaksa kosongkan tarikh, terpulang pada beliau untuk bila beliau nak letakkan jawatan. Sepatutnya kalau beliau ada sikap terima kasih, ikhlas, paling tidaknya beliau katalah beliau berterima kasih kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim kerana mencadangkan beliau menjadi Perdana Menteri, sehingga saya boleh berunding dengan Anwar bila waktu tertarikh yang sesuai untuk serahkan jawatan. Tapi beliau tak sebut. Beliau sebut terpulang pada saya nak letak bila 1 hari sebelum PRU 15 saya boleh letak. Tengok, jawapan ini jawapan yang seolah menghina Dato' Seri Anwar Ibrahim, yang memberikan beliau ruang untuk terus menjadi. Jadi ini mungkin inilah balasan yang Allah tunjukkan kepada Dr. Mahathir, bahawa beliau telah pun diaibkan, beliau telah pun dimalukan, seluruh dunia. Beliau nak letak muka di mana, bila letak jawatan, kemudian ahli parti sendiri tolak beliau dipecat oleh SUK-nya. Tak pernah berlaku dalam mana-mana parti pun, hatta parti yang paling kecil, parti PSM, parti kita dulu ke, atau parti Semangat 46, parti-parti yang nyamuk-nyamuk dulu pun tak pernah berlaku presiden mereka dipecat oleh SUK, oleh budak pejabat. Tapi Tun Dr. Mahathir yang dikatakan seorang negarawan, tokoh hebat apa semuanya, tapi akhirnya dalam parti dia dibuang oleh SUK partinya dan ditinggalkan oleh ahli partinya yang beliau angkat, yang beliau yakin, yang beliau asaskan, tapi beliau dibuang. Ini Tuhan tunjuk bahawa bagaimana egonya Tun Dr. Mahathir akhirnya dimalukan, bukan oleh Anwar Ibrahim, tetapi dimalukan oleh ahli partinya sendiri. Sebab itu saya rasakan
bahawa sudah tibalah masanya Pakatan Harapan menjauhkan diri kita daripada manusia seperti ini, dan tak usahlah kita gunakan alasan kita nak dapat mandat rakyat, kita gunakan alasan kita harus bekerjasama dengan sesiapa sahaja walaupun Tun, kerana Tun lawan UMNO. Tetapi kita harus tahu sesiapa boleh bantu kita, tetapi jangan kita sesekali sanggup bersama dengannya mengikut kehendaknya. Kalau Pakatan Harapan itu ada majlis presiden, keputusan Pakatan Harapan itu nak ada dipegang dan kita gigit kuat-kuat di mana saja kita bincang, inilah keputusan yang kita patut bawa. Jangan kita bercakap dalam Pakatan Harapan kita nak Perdana Menteri orang ini, bila kita berunding tengok ini ada cadangan daripada Tun, maka kita pun ubah, dan ini akan menyusahkan. Bagaimana kita tidak berpegang dengan apa yang sebenarnya. Dan kita lupa bahawa sekarang ini Tun Dr. Mahathir bukan lagi sebahagian daripada Pakatan Harapan.